pi ni adalah dia punya pemalar, constant. So pi dia tetap, nilai dia tetap, nilai dia tidak berubah-ubah lah. So dia tak akan berubah sampai bila-bila. So pi adalah sama dengan 22/7 ataupun dalam perpuluhan dia 3.142. So untuk lilitan, formula dia adalah 2 darab pi darab dengan J. Ataupun kita ada satu lagi formula mengenai lilitan, kita boleh gunakan pi darab dengan D. Kenapa kita boleh dapatkan pi darab dengan D? Sebab kita tahu diameter adalah bersamaan dengan 2 jari. Kalau kita buat bulatan kan di sini, contoh bulatan. So kita ada pusat bulatan dan ini adalah jari dia. Kalau kita sambung satu lagi ke sini, hujung ke hujung, so dia akan dapat jarak, iaitu dia punya diameter. So then kalau kita nak gunakan pi darab dengan D pun tak ada masalah. So kita boleh gunakan, ada dua formula kita boleh gunakan, sama ada kita gunakan pi darab dengan D ataupun 2 darab pi darab dengan J. Ini basic untuk lilitan bulatan, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil circumference of the circle. So kalau kita tengok kat sini, luas bulatan pula, okey. Kalau tadi lilitan 2 pi J. Kalau luas bulatan pula adalah bersamaan dengan pi J, pi darab J kuasa 2. Okey, pi darab J kuasa 2. So pi apa? Pi sama tadilah 22/7 ataupun 3.142 darab dengan J. Kuasa 2 kan. Okey. Okey. Untuk yang luas ni senang je. Ya, untuk ingatkan dia, biasanya kalau luas mesti ada sentimeter persegi. Okey. So kuasa 2 lah sentimeter persegi. So J ni pun mesti kuasa 2. Macam itulah kita nak buat. So apa maksud tu J kuasa 2? J darab dengan J. Itu contohnya kita ada J dia 7. So banyak 22/7 darab dengan 7 darab dengan 7. Kalau dia bagi J dia sama dengan 7 cm lah. So kita dapat 22/7 darab dengan 7 darab dengan 7. Ataupun kita boleh tulis kalau dalam kalkulator terus direct, kita boleh dapat 7 kuasa 2. Okay. So ini adalah basic formula, iaitu 2 pi J dengan pi J kuasa 2 untuk lilitan dengan luas bulatan dah. Tapi kita ada satu lagi formula yang kita perlu tahu, iaitu berkaitan macam mana kita nak dapatkan panjang lengkuk dan juga inilah dia punya apa nama, luas sektor. Okey, panjang lengkuk dan luas sektor. Untuk panjang lengkuk, okey, untuk panjang lengkuk kita tengok panjang lengkuk dulu. Panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk dia ada kaitan dengan lilitan. Tetapi panjang lengkuk ni dia kecil sikit daripada lilitan. So dia tak, macam kalau lilitan dia sepenuh bulatan tu, tapi kalau panjang lengkuk sebahagian daripada lilitan bulatan itulah. So then panjang lengkuk formula adalah theta. Theta ni apa? Theta ni adalah sudut tercangkum. Sudut tercangkum bagi lengkuk tu. Bahagi dengan 360 darjah darabkan dengan 2 pi J. Okey. Theta bahagi dengan 360 darab dengan 2 darab pi darab J. So sama juga formula kita gunakan lilitan, darabkan dengan panjang lilitan, tapi cuma kita ambil nisbah sudut dia. Nisbah sudut tercangkum dia, iaitu theta bahagi dengan 360. Sebab kita tahu satu pusingan bersamaan 360 darjah. So kita ambil sudut tercangkum bahagi dengan 360 darjah darabkan dengan 2 pi darab dengan J. Tu macam mana kita nak selesaikan dapatkan panjang lengkuk.
Okey, seterusnya kita pergi kepada untuk mendapatkan luas sektor. Luas sektor. Okey, luas sektor. Okey. Luas sektor kalau panjang lengkuk dia ada kaitan dengan lilitan bulatan. Okey. Kalau panjang lengkuk dia ada kaitan dengan luas bulatan. Luas sektor dia ada kaitan dengan luas bulatan. So formula dia akan jadi theta iaitu sudut terjangkau bahagi dengan 360 darjah darabkan dengan pi darab J kuasa 2. Okey, theta bahagi dengan 390 darab dengan pi J kuasa 2. So formula hampir sama dengan luas bulatan, cuma dia ada kat sini nisbah. Nisbah sudut terjangkau bahagi dengan nisbah sudut keseluruhan dia. Itu theta bahagi dengan 360 darjah darab dengan pi J kuasa 2. So formula ni awak kena ingat, awak kena fahamlah macam mana kita nak gunakan. Sebab jadi kita akan mengira lah macam mana kita nak dapatkan dia punya panjang lengkuk, dapatkan luas sektor berdasarkan kepada dia punya item-item yang dibagi di situ. Okey. So kat sini dalam soalan ni dia bagi je jari. Okey, dia bagi je jari kan. So dia minta hitungkan lilitan bulatan ni. Dia bagi je jari. So dia minta hitungkan lilitan bulatan. Okey. So kita tahu formula untuk dapatkan lilitan adalah sama dengan 2 darab pi darab dengan J. Ataupun kita boleh dapatkan dengan formula pi darab D. Okey, pi darab dengan D. D itu apa? D itu adalah diameter. So kita ada dua nilai di sini, jari dengan diameter. Okey, untuk jari, belakang jari, so masalah formula dia. So 22/7. Okey, darabkan dengan darabkan dengan 20 2 darab dengan 22/7 darabkan dengan 7.7 cm. So then kita akan dapatlah dia punya lilitan dia. Kalau kita darabkan kat sini, so kita dapat 2 darab dengan 22/7. Okey, darab dengan 7.7. Okey. So kita dapat kat sini 48.4. 48.4 unit dia mesti dalam sentimeter. Dia bukan sentimeter kuasa 2 sentimeter sebab dia adalah panjang saja. Macam kita tengok kalau untuk dapat kira perimeter kan, perimeter poligon kan. Okey. So untuk bulatan lilitan ni dipanggil sebagai perimeter lah. Perimeter bagi bulatan tu. So perimeter bagi bulatan dinamakan sebagai lilitan. So formula dia adalah 2 darab 22/7 darab dengan jari iaitu 7.7 cm. So then kita akan dapat dia punya panjang ataupun perimeter dia adalah 48.4 cm. Okey. Dekat sini cikgu lebih menggalakkan penggunaan pi itu sama dengan 22/7. Cikgu tak menggalakkan gunakan 3.1/2. Tetapi kalau dalam soalan dia bagi kat situ pi sama dengan 3.1/2 dan awak boleh gunakanlah 3.1/2. Kalau tidak is better than awak gunakan pi itu sama dengan 22/7. Sebab dia lagi accurate, lagi tepat.
diameter. Kalau dia bagi diameter pula macam mana? Pun sama lah. Cuma kat sini diameter formula dia pendek sikit, iaitu pi darab dengan D. Compare dengan kalau pakai jari, dia pakai 2 pi J. Okay. So masukkan dalam formula. Okay. So sama dengan 2 pi iaitu 22/7. Okay. Darabkan dengan 14 millimeter. So then kita dapat potong satu 2. Okay. So kaedah potong ni kena ni lah. So betul, Fatihah, jawapan dia 44 meter. Milimeter. Milimeter. Okay, betul. Fatihah, terima kasih. Okay, cikgu nak minta yang lain. Boleh tak dapatkan lilitan bagi jari 3.5 cm dan juga diameter dia 20 cm. Okay, boleh siapa dah dapat, dah kira jawapan tu, boleh hantar ke ni lah, ruangan chat tu macam Fatihah buat ni. Fatihah Safwa buat, dia hantar dalam ruangan chat. Okay. Okay, Akilah. Okay, jari 3.5 cm, jawapan dia 22 cm. Okay, betul. Jap. Betul lah, jap. Alia dengan Fatihah duduk nak jawab. Okay, bagus. Alia dengan Fatihah. Okay, untuk diameter 20 cm, jari dia Alia dapat 62.84. Yes, betul lah Alia. Alia boleh share ataupun kongsi dekat ni lah, dekat everyone Jangan letak direct message. Message tu semua tak boleh baca. Okay. Okay, so buat dekat everyone, jangan direct message kat cikgu. Okay. So semua orang boleh dapat jawapan dia berapa. Okay. So yang pertama jari dia 3.5. So jawapan dia 22 cm. Diameter pertama. Yang kedua, diameter 20 cm. So jawapan lilitan dia adalah 62.84 cm. Okay, terima kasih Alia. Okay, baik. So senang juga untuk topik ni. Ni topik tingkatan 2. Okay, siapa yang tingkatan 3 tu dah kira master lah kot dalam ni. Tapi tak apa, masternya master juga. Tapi masa form 4 nanti dah lupa dah formula. Formula ni cikgu. Cikgu kena ulang balik. Kisah je. Oh, ada tingkatan 5. Okey, bagus. Okey, kita ulang balik lah. Okey, baik. So maksudnya dekat sini ada murid ataupun ada pelajar tingkatan 5 yang mengikuti kelas tingkatan 2 ataupun tingkatan 1 PT3 punya syllabus. Bagus, dia dapat catch up lah. At least sekarangnya dia dapat recap balik apa topik-topik yang dekat sini, apa yang topik-topik yang dia lupa. Okay, walaupun benda ni macam simple kan, memang simple, tapi kalau bila awak lupa, lost, habis lah. Ni basic dia. Okay. Itu bukan luas dia pula. Jadi kita cari dia punya dia punya lilitan. So luas dia, formula dia pi j kuasa 2. Satu je. Dia tak ada 2. Macam lilitan tadi kita ada 2 pi j dan juga pi d. Okay, sekarang kita ada luas dia pi j kuasa 2. So masuk je formula dia. Lilitan luas sama dengan 22/7 darab dengan 10 kuasa 2. Jika dalam kalkulator, cikgu lebih gemarkan 22/7 berbanding dengan 3.142 lah. Ataupun kalau awak nak lagi mudah, tekan je pi dalam kalkulator tu. Macam mana tekan pi? Tekan shift, tekan yang kalau yang kita lama dia tulis EXP. Ataupun kalau
kalau kalkulator cikgu juga advance sikit. Dia advance sikit. So boleh tekan yang ada tulis pi tu, tekan pi pun boleh. Dia lagi accurate lah. So kalau kat sini okey, jawapan dia akan jadi 314.29 cm persegi. So kita dapat 314.285. Okay, kita ambil 29 lah. 29 cm persegi. Okay. Itu untuk kalau dia bagi jari 10 cm. Macam mana pula kalau dia bagi diameter? Kalau dia bagi diameter, awak kena bahagikan dengan 2. Dia tak ada formula lain lah. Dia tak ada, apa maksudnya, ada formula diameter macam lilitan tadi. Ni kena bahagi dengan 2 lah. So luas sama dengan 22/7. Okay, darabkan dengan 6.3 bahagi 2 kuasa 2. So kita kena bahagi dulu. 6.3 tu bahagi dengan 2. Okay, so then baru kita dapatlah dia punya jawapan dia. 6.3. Okay, so kita akan dapat 31.185. Okay, 31.185 cm meter. Di dalam meter, so meter persegi. So 22/7 bahagi darab dengan 6.3 bahagi 2 kuasa 2. So kita dapat 31.185 meter persegi. Okay, cuba dapatkan luas apabila jari dia 8.5 cm dan diameter dia 14 cm. Okay, cuba dapatkan luas bulatan dia. Okay, sambil-sambil tu cikgu minum dulu air yang ditajahas oleh seorang rakan cikgu. Sekarang coffee bean pakai plastik ni yang tebal. Okay. Daripada cikgu Azura. Cikgu Azura belanja saya coffee bean. Terima kasih Cikgu Azura kerana belanja cikgu. Okay. Siapa boleh dapatkan jari dia 8.5? Apakah luas dia? Okay, so yang pertama V2029 ni siapa ni? Diameter berapa yang awak punya 22 cm persegi tu? Okay, yang jari tu, maksudnya jari yang diameter. Okay, untuk jari 222 Okay, so yang ni okay, yang jari kita dapat 227.07 dan diameter dia bila 14 cm, so kita akan dapat luas dia bersamaan okay, kalau diameter
eh. 154. Ini sentimeter persegi. Dan ini 154 sentimeter persegi. Okey, untuk hadiah tu salah bukan 22 sentimeter persegi. Jawapan dia sepatutnya 154. Terima kasih kepada nombor V2029 ni. Putrajaya. Betul? 154 sentimeter persegi. Kita pergi kepada panjang lengkuk pula. Okey, panjang lengkuk komponen dia kita tahu kita ada sudut tercangkum dan juga jejari lah. Walaupun kita tahu komponen yang lagi adalah dia punya lilitan. Tapi dalam lilitan komponen dia adalah jejari. So formula dia adalah sama dengan kita bahagi dengan 360 darjah darab dengan 2 pi J. Ni formula dia. Kena ingat lah. So darab dengan 2 pi J. So komponen dia adalah di sini lah. Cikgu bulatkan. Oh, lupa letak kosen 2 Okay, tak apa. So ada theta, iaitu sudut tercangkum dan jejari dia lah. So kalau jejari dia 14 cm dan sudut tercangkum dia 60. So panjang lengkuk dia, okay, panjang lengkuk boleh dapat sama dengan 60 bahagi dengan 360 darjah darabkan dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 14. Okey. Cikgu best kalau yang soalan macam ni, kalau ada berkaitan dengan 14, 49, 28 itu atau penggandaan bagi 7, cikgu jarang untuk menggunakan kalkulator lah. Senang. So kita potong sini 1, ini tinggal 2. Okay. So ini 1, itu dapat 2 lah kan, dia potong kan. So untuk yang ni 1, ini 6 kan, 60 bagi 60 1, iaitu 60 bagi 60 dapat 6. So daripada 6 ni kita boleh potong lagi, so jadi 3 sebab ini 1. Okay. So bila last 3 tak boleh dah, bagi dengan 22 dengan 2. So 22 ni darab dengan 2 dapat 44. So 44 bahagi dengan 3. So panjang lengkuk dia berapa? 44/3 cm per sentimeter saja panjang lengkuk. Dia tak ada sentimeter persegi. So 44/3. Kalau kita tengok nanti 44/3. So kita akan dapat perpuluhan dia 14.67. Okay, 14.67 cm secara tepatlah. Okay, cuba dapatkan panjang lengkuk apabila jejari dia bersamaan dengan 100 mm dan sudut tercangkum dia 120 darjah. Cuba dapatkan jejari 100 mm dan sudut tercangkum dia 120 darjah.
boleh dapat apabila jari dia 100 mm dan sudut tercangkup dia 120 darjah. Apakah luas atau panjang lengkuk dia? 210. Okey, Alia punya confident 210 cm. Kita check apa dia. So, panjang lengkuk sama dengan 120 bagi 360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 100. Okey. So kita tekan kalkulator. Okey. Kita dapat 120 100. Ini sikit ni 9. Hampir tepat. Ada bundakan 110 tu. Sepatutnya jawapannya 209.5 millimeter. Millimeter. Yang menggunakan kalau perpuluhan tu biarkan, kalau boleh pun dapatkan satu atau dua tempat perpuluhan. Gunakan tak ada tempat perpuluhan. Dia gunakan tak ada tempat perpuluhan tu jadi 210 tu. Okey, gunakan kepada satu atau dua tempat perpuluhan. Lagi bagus, lagi senang. Lagi tepat lah. Jangan guna 210. So jawapannya 209.5 mm. Okey. Jadi kita dapatkan panjang lengkuk. Sekarang kita kena dapatkan dia punya sudut tercangkup. Sebenarnya kita terbalikkan formula dia. Cuma dia kat sini dia just terbalikkan formula dia sebab panjang lengkuk dia dah bagi. Di jari pun dia dah bagi. So kita dah kena dapatkan dia punya sudut dia lah. So macam mana kita nak dapatkan dia punya ni? So panjang lengkuk kita tahu sama dengan theta bagi dengan 360 darab dengan 2 darab dengan pi darab dengan j. Okey, panjang lengkuk kita dah tahu kat sini 240.95 mm sama dengan sudut kita tak tahu, biarkan theta bagi 360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan jari dia 120 mm. Okey, macam nak dapatkan sudut dia? Okey. Untuk yang dekat bahagian bawah ni, okey, 7 dengan 360 ni kita bawa jadi dia atas. So that mean 240.95 darab dengan 360 darab dengan 7. Okey, yang 360 dengan 7 ni kena darabkan dengan 240.95. Sebab kenapa? Sebab dia adalah bahagi. So bahagi pindah ke belah kiri jadi darab. So kena darabkan lah. Okey. Then yang nombor 22 dengan 120 ni kita bahagikan, buat dekat bawah lah. Itu 2 darabkan dengan 22 darab dengan 120. Dan kita akan dapat theta dia lah. Cuba kirakan berapa theta dia?
So yang ni kita boleh gunakan. So theta dia akan dapat 115 darjah. Okey, 115 darjah. Okey. So sudah tercangkup dia 115 darjah. Okey, boleh dapatkan untuk yang soalan B tu. Okey, panjang lengkuk dia 24 dan sudut dia tak tahu. Sudut jangkau. Dia jari 0.8 meter. Cuba dapatkan sudut tercangkup dia. Okey, sebelum kita habiskan kelas sebab dah masa dah nak habis dah. Pukul 3. Sebab pada kelas kita 4 yang kita 5 lah. Okay, siapa boleh dapatkan yang soalan B tu? Sudah tercangkup dia. Siapa nak cuba? Okey, dia jawab 172. Cuba cek. Okey, 172 darjah. Boleh diterima? Okey, 172 darjah. 172 darjah untuk soalan yang B. Okey. Alright. So memandangkan masa kita tak mengizinkan. So, sekarang dalam pukul 3. So saya kena beri peluang kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk sambung kelas bagi matematik. So kita akan sambung lagi bulatan ni topik ni berkaitan dengan luas sektor. Okey. Sektor macam ni kita nak kira. Tadi kita dah buat formula. Kita nak kira macam ni kita nak dapatkan luas sektor tu. Dan juga latihan-latihan lain lah. Okey. Okay, kita jumpa lagi minggu depan pada waktu sama pukul 2. Cuma minta maaf tadi juga ada hal sikit tadi. Lewat sikit. Okay, tapi tak apa. Minggu depan kita start balik. Belajar. Okay. Jumpa lagi untuk yang pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Right. So untuk form 4 dengan form 5, siapa nak stay? Boleh stay sekarang untuk matematik lah.